Bukan. Wire tu. Buka je. No. Dekat situ. Hai. Letak di situ. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi. Kami kongsikan suasana detik-detik akhir kami berada di sini. Masya Allah, pada malam ini sebenarnya pagi besok kami akan bertolak pulang ke tanah air jam 10 pagi. Jadi malam ini dalam 3 pagi kami dah bergerak ke lapangan terbang. Masya Allah. Jadi saya kongsikan dengan tuan-puan sekalian sebahagian suasana daripada tingkat 33 daripada penginapan kami, yang mana boleh dilihat sebahagian daripada Masjidil Haram dan boleh dilihat Kaabah, Baitul Atiq, iaitu Kaabah. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, insya-Allah aku buka pada dalam dia apa tau. Malam tu. Subhanallah walhamdulillah kepada sahabat-sahabat muslimin muslimat yang berada di tanah air. Saya faham kebanyakan daripada kita, hampir semua, kita semua mengharapkan akan sampai ke tanah suci ni, akan berada bersama dengan mereka yang sedang tawaf, sebagaimana yang sedang kita lihat di hadapan mata walaupun secara alam maya. InsyaAllah apa yang anda tulis meminta supaya kami mendoakan kalian, insyaAllah. Walaupun mungkin kami tidak sempat menyebutkan nama-nama ataupun menyebutkan doa yang khusus dikirimkan, dituliskan, tapi yakinlah Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, sehingga ke dalam hati kita apa yang terkandung, yang tersembunyi, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala ya Basir, ya Maha melihat. Allah ya Sami', Maha mendengar, walaupun bukan melalui suara tetapi daripada bisikan hati. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat muslimin muslimat, dan ini merupakan live yang terakhir, sama ada yang kedua terakhir ataupun yang terakhir. Masya Allah, yang mana kami akan mula pulang pada awal pagi besok ke tanah air. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, ada doa yang disarankan apabila kita melihat Kaabah. Masya Allah. Jadi tuan-puan dan mati Allah sekalian, sama-sama ikut saya. Masya Allah, ikut saya, sahabat-sahabat boleh ikut saya. Doa apabila kita melihat Kaabah. Okey, saya baca, tuan-puan ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udhu birabbil baiti minal kufri wal faqri wa min azabil qabri wa dhiqis sadri. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma zid baitika hadha tashrifan
تشريفا وتكريما وتكريما وتعظيما وتعظيما ومهابة ومحابة ورفعة ورفعة وبرا وبرا وزد وزيد يا ربي يا ربي من شرفه من شرفه وكرمه وكرمه وعظمه وأصمه ممن ممن حجه حجه واعتمره وأتمره تشريفا تشريفا وتكريما وتكريما وتعظيما وتعظيما ومهابة ومحابة ورفعة ورفعة وبرا. وبرا. Ya Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Agung. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Tuhan yang memerintah segala sesuatu baginya. Segala pujian dan Dia Tuhan yang berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Aku mohon berlindung dengan Tuhan yang mempunyai rumah ini, iaitu Kaabah, daripada kekufuran, kemiskinan, azab kubur, sempit fikiran. Allah berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya. Ya Allah, tambahkan Baitullah ini dengan kemuliaan, kebesaran, keagungan, kebaikan, dan tambahkan kurniaanmu kepada sesiapa juga yang memuliakannya, iaitu Baitullah, dan membesarkannya daripada kalangan yang mengerjakan haji dan umrah dengan kemuliaan, kebesaran, keagungan, kebaikan dan kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, ada doa yang kita boleh baca apabila kita sangat mengharapkan untuk pergi menunaikan haji dan umrah. Antaranya adalah saya bacakan dan tuan-puan boleh ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Ya Allah, rizkikanlah kami untuk mengunjungi rumahmu, Baitullahil Haram yang agung dan Rasulmu, dan menziarahi Rasulmu yang mulia pada tahun ini ya Allah, dan pada setiap tahun ya Allah, dengan keadaan sebaik-baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Masya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian, Alhamdulillah, kalian sedang melihat suasana Kaabah daripada tingkat 33 penginapan kami. Masya Allah, boleh melihat suasana sekarang tidak padat, sebab dah masuk pada tahun baru. Seluruh dunia pun dah mula sesi persekolahan, cuti sudah berakhir. Jadi anda boleh melihat suasana tidak padat lagi lah jemaah umrah sekarang. Dan boleh dilihat di sekitar Masjidil Haram masih lagi pembangunan sangat pesat. Kita boleh tengok kren-kren tu kan, masih lagi berada di keliling Masjidil Haram. Kita boleh lihat di bahagian atas keliling Masjidil Haram pun belum dapat lagi menunaikan solat seperti dulu. Dan kita boleh tengok di kawasan sekitar Kota Makkah. Sekejap lagi kita akan berkenalan sebelum kita menerima tetamu yang sangat istimewa. Okay, sebelum tu kita tunjukkan dulu suasana daripada atas ni. Kamu pun bebas kalau nak bergerak. Okey, kita boleh lihat, Masya Allah, sana tu Bukit Ajat ke? Saya tak pastilah. Okey, kita boleh nampak. Ini sebelah sini bangunan, kami duduk di Clock Tower lah, kita boleh nampak ada bangunan-bangunan. Okey, jadi kita boleh lihat tuan-puan sekalian di bawah kan, di bahagian bawah, insyaAllah. Okey, bangunan-bangunan sekeliling yang pesatlah kebanyakannya hotel untuk penginapan jemaah umrah dan haji. Biasa kami duduk di sofa, jadi boleh nampak suasana di bawah Masjidil Haram, sekitar dataran Masjidil Haram. Tapi duduk di bahagian ni tak dapat melihat suasana dataran Masjidil Haram.
Jadi namun alhamdulillah masih dapat melihat Baitul Atiq iaitu Kaabah, masya-Allah. Okey, nanti kita akan kongsikan lagi pemandangan ini. Sebelum itu kita akan bertemu, masya-Allah, dengan sebuah keluarga yang sangat indah. Ustaz, kita boleh buka aircon kan? Ramai-ramai. Masya-Allah. Adik tak datang? Betul, dengan tak iman. Tak apa. Nanti kita ni adik wakil ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sama-sama tunjukkan tetamu kita. Okey, subhanallah. Assalamualaikum. Masya-Allah. Okey, Tuan Haji, apa khabar? Subhanallah, Tuan Haji sedang baca buku. Mesti itu buku yang dah lama kan? Ya. Itu buku apa Tuan Haji? Boleh tahu? Buku itu amalan hak nanti saya dia itu amalan harian. Oh, boleh tengok? Boleh. Subhanallah. Masya Allah. Boleh nampak apabila bukunya sudah jadi rupa begini, satu usianya yang lama, kedua asbab pengamal ataupun pemilik buku ini sangat menggunakan dan beramal dengan buku ni. Kalau kita tengok bahagian tepi sudah tidak ada lagi, masya-Allah. Tajuk Kubu Diri Sepanjang Hari. Dan istimewa penulisnya menantu. Oh, menantu. Adik ipar saya lah. Subhanallah. Ustaz Ismail Syafi'i Al-Bakabi. Ya. Ia merupakan menantu kepada Tuan Haji. Ya. Oh, menantu. Ustaz Ismail Syafi'i Al-Bakabi ni masih lagi ada? Masih ada merupakan anak Tuan Guru Haji Syafi'i. Oh, Tuan Guru Haji Syafi'i. Di Sungai Bakar. Sungai Bakap. Ha. Ini Pulau Pinang. Ini ulama besar ni kan? Tuan Haji Syafi'i ni. Ya. Ya, subhanallah. Jadi, Ustaz Ismail Syafi'i Al-Bakabi merupakan menantu kenya abang ipar Puan Hajar. Masya Allah, tajuk adalah Kubu Diri Sepanjang Hari. Okey, boleh kita belak? Boleh. Boleh Boleh. Subhanallah, kita tengok. Masya Allah. Sebab dia dah tercabut ni. Hisnun nafsi kubu diri. Maksudnya kita bina benteng diri kan. Bina pagar diri. Macam itulah. Amalan harian untuk perlindungan dan kesihatan diri. Susunan Ustaz Ismail Syafi'i Al-Bakabi. Subhanallah. Sahih Al-Maksurat. Zikir khusus pagi dan petang. Okey. Jadi disusun bacaan Sahih Al-Maksurat. Maksurat ni bacaan yang wurud ataupun yang warid daripada Nabi SAW. Ini dan dibawakan bersama dengan berapa kali amalannya. Kalau kita tengok 3 kul kan, 3 kali baca keluar Allah 3 kali, Qul A'udzu Falaq 3 kali. Masya Allah. Pagi dan petang kan. Ni betul lah al-maksurat ni. Amsayna ala fitril Islam, asbahna, apa semua ni. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika namut wa bika nahya wa ilaikal masir. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Kalau siapa yang dah biasa beramal dengan al-maksurat ni, kita akan rasa biasalah jumpa. Tetapi sebenarnya yang paling susah ni subhanallah, Al-Fadhil Ustaz dia susun, dia gabungkan semua ni. Dia bukan al-maksurat yang biasa dibaca tu saja, tapi dengan tambahan banyak lagi zikir daripada hadis Nabi, daripada amalan-amalan Nabi. Masya Allah, Allah Akbar. Berapa lama dah buku ni duk pegang ni? Berapa tahun tak ingat dah. Masya Allah, tengok dibawa ke mana-mana. Akhirnya insya-Allah sebagaimana Al-Quran, kitab-kitab ataupun mana-mana buku amalan, dia akan jadi hujah kita di mahsyar kelak. Jadi hujah bahawa kita jadikan dia sebagai teman sepanjang hari, sepanjang hidup. Terima kasih Tuan Haji. Tadi sebab tengok Tuan Haji tu belek, mungkin Tuan Haji pun tengah tengok mana lagi yang tak sempat baca kan. Masya Allah. Assalamualaikum semua. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, saya memperkenalkan di sebelah sana Tuan Haji, nama ayahnya? Haji Wan Ilyas. Tuan Haji Wan Ilyas. Nama? Nama saya Haji Wan Ilyas bin Wan Ibrahim. Wan Ibrahim. Ya. Masya Allah. Nampak muda lagi ni. Umur berapa? Lebih kurang 72 tahun. 72 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah masih sihat dan kuat. Bahkan beliau adalah orang yang
bertanggungjawab membantu menantunya yang disayangi dalam menunaikan ibadah umrah. Subhanallah, kita akan ceritakan, Masya Allah. Dan bersama dengan 3 orang anak mereka. Masya Allah, 3 orang anak mereka. Okey, yang pertama ni, ini anak yang kedua. Nama siapa? Khalilatun Adenin binti Luqmanul Hakim. Masya Allah. Khalilatun Adenin Binti binti Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Umur berapa? 8. 8 tahun. Masya Allah. Okey, ni yang kakak. Aminatul Khalisha binti Luqmanul Hakim. Aminatul Khalisha binti Luqmanul Hakim. Umur 10. 10. Masya Allah. Ibunya sendiri? Assalamualaikum. Nama saya Khadijah binti Haji Wan Ilyas. Masya Umur Allah. rahsia. Rahsia. Ya, betul. Budak-budak kita tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ni nama siapa ni? Nuh bin Luqmanul Hakim. Nuh bin Luqmanul Hakim. Masya Allah. Umur 6. 6. Apa yang seronok, apa yang bestnya datang sini? Dapat main skuter. Daripada semalam dia jawab. Dia seronok sebab dapat main skuter, sebab masa buat sa'i tu kan. Okey, jadi hari ni harapannya bolehlah main untuk kali terakhir sebelum balik. Masya Allah. Okey, subhanallah. Jadi dan bersama dengan kita adalah ketua kepada keluarga ini, iaitu Tuan Luqmanul Hakim bin Haji Muhammad Muhyiddin. Masya Allah. Allahu Akbar. Tuan-puan minta sekalian, cahaya ni dah cukup kan? Cuma nanti jap, saya rasa saya kena kuatkan sikit aircon ke dah okey? Kejap. Oh, saya kena tutup pintu ni. Okey. Subhanallah. Boleh saya duduk tengah kan? Masya Allah. Okey. Pertamanya Tuan Haji dan semua, terima kasih banyak-banyak sebab sudi datang. Ini merupakan salah sebuah keluarga. Sebuah keluarga, okey. Sebuah keluarga yang ikut serta untuk Jumaah Umrah pada kali ini. Dan sebenarnya ada kisah yang istimewa. Saya ceritakan sikit. Ketika saya ceramah di Terengganu, di sebuah masjid. Nama masjid apa tu? Seberantake. Masjid Seberantake, Kuala Terengganu. Dah habis dah semua. Biasanya lepas habis saya kuliah kan, habis ceramah tu, saya akan menunggu jemaah yang nak jumpa. Jadi orang akan beratur lah kan, untuk salam, mungkin untuk rakan kenangan, ada yang nak sign. Dah selesai semua, datanglah anak Nek Khalisha ni. Masya Allah. Datang bawa buku, dia kata, Ustazah saya nak tanda tangan, nak minta Ustazah tulis sikit. Dan anak Nek Khalisha dia bagi saya satu kad yang sangat cantik, yang dibuat sendiri. Betul buat sendiri. Sama-samalah dengan Umi. Cantiklah kad tu, ditulis dan sebagainya. Subhanallah. Lepas tu saya pelik sebab dia datang seorang. Biasanya anak kecil akan datang dengan ibu dan ayah kan. Lepas tu saya tanya, mana mak dengan ayah? Lepas tu Kak Alisha pun tunjuk daripada dalam ruangan masjid tu. Ruangan dalam masjid ditunjukkan, dan di sanalah saya nampak ibu dan ayahnya berada di beranda masjid. Beranda masjid. Sebab si ayahnya dalam keadaan berkursi roda, agak sukar sikitlah nak masuk ke dalam masjid, nak keluar dan sebagainya. Masya Allah. Jadi apa yang istimewanya keluarga ini antara lain adalah daripada rentetan anak Nek Khalisha kan, keikhlasan hati keluarga ini, bahkan keluarga besar, keluarga Tuan Luqman. Akhirnya ini adalah keluarga ataupun sebenarnya salah satu tiket untuk umrah kali ini yang dapat hadiah sempena ilahi Ustazah Asma adalah satunya adalah untuk keluarga ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Dia bukanlah seluruh keluarga tapi dapat satu, tapi rezeki keluarga ini dapat datang semua. Masya Allah. Khalisha umur berapa tadi? 10. 10. Khalisha hafal Quran berapa juzuk? 10. 10 juzuk. Subhanallah.
Anak dia Kalisha sudah menghafaz Al-Quran 10 juzuk. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey. Boleh ke kalau kita terus, kalau tidak tidak ataupun kita pergi pada Tuan Haji dulu? Ustazah nak tanya dia. Apa ni ayah nama? Kalau ayah saya dia lebih kepada Amalan. dakwah Dakwah. dan tabligh. Oh, Masya Allah. Ayah saya terlibat dengan tabligh dari saya kecil. Subhanallah. Sebenarnya ini tahun ni umrah yang kedua selepas pulang daripada Kurush di Suriname pada bulan 9. Oh, Suriname. Selama 40 berapa? 3 bulan. 3 bulan. 4 bulan. Suriname tu kat mana? Suriname, Amerika Selatan. Amerika Selatan. Allahu Akbar. Masya Allah. Haji Wan. Subhanallah, Tuan Haji Wan Ilyas sebenarnya baru pulang daripada Khuruj dengan jemaah tabligh ke Suriname di Suriname dan Amerika Selatan. negara Suriname dan Guyana, Amerika Selatan. Negara Suriname dan Guyana, Amerika Selatan selama 3 bulan. 4 bulan berturut-turut. Jadi daripada bulan berapa itu? Bulan Ogos. Pada bulan 6 lagi. Bulan 6 pergi. 6, 7, 8, 9. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan umrah. Terus umrah. Lepas tu terus umrah. Lepas tu balik Malaysia. Baru balik Malaysia. Lepas tu datang lagi umrah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Tuan Haji. Masya Allah. Saya nak serahkan sekejap ni mic ni pada Tuan Haji. Boleh Tuan Haji mungkin menyampaikan apa saja nasihat kepada kami orang muda ke, kepada siapa sajalah, bagaimana kita ni, macam mana tak dengar? Boleh? Boleh bagi Tuan Haji ya. Masya Allah. Okey. Betul. Tak apa. Kalau bercakap tu kat sini pun dia dah dengar kan? Okey dah kan? Okey. Mungkin Tuan Haji boleh berkongsi apa-apa sajalah nasihat. Tuan Haji yang kita maksudkan ni di sebelah sini dek, kena tunjukkan seorang yang aktif dan istiqamah dengan satu jemaah gerakan Islam yang sebenarnya yang menjadi penyumbang kepada Islam ini tersebar di seluruh dunia, iaitu dengan jemaah tabligh. Dan Tuan Haji baru je keluar maksudnya balik pada Khurus selama 4 bulan berturut-turut. Pulang ke tanah air, lepas tu terus pergi menunaikan umrah, dan dalam selang 2 bulan tak sampai umrah lagi. Masya Allah. Mungkin ada amalan tertentu boleh jadi sihat, kuat, cergas. 4 bulan berada di luar negara orang. Lepas tu macam mana boleh istiqamah? Kita mungkin kalau seminggu duduk di masjid kan, dengan amalan-amalan tu, kita pun berat juga nak buat tu. Masya Allah, hebat ni. Jadi silakan Tuan Haji, apa-apa saja nak ni kongsi. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala beri taufik dan hidayah pada saya dan keluarga seterusnya, saudara semua. InsyaAllah. Saya sebenarnya baru balik daripada keluar di jalan Allah lah, menyertai jemaah selama 4 bulan, bermula bulan Jun, Julai, Ogos dan September, 4 bulan. Jadi bagaimana kita sama-sama maklum, hayati agama yang sempurna bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum, menunjukkan pengorban dengan diri, dengan harta dengan nyawa.
terbang di jalan Allah untuk mengajak manusia supaya keyakinan dia teguh pada iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakin pergantungan kita hanya pada Allah. Bagaimana saya keluar sebuah kekurangan, sebuah kelemahan, saya pun tidak jangka keluar jauh dengan pengetahuan yang cetek tidak berapa banyak, tapi oleh kerana hidayah Allah Ta'ala, taufik, saya didorong dapat keluar bersama-sama untuk belajar menghayati agama kehidupan suci ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya hidupkan agama yang sempurna yang perlu kita orang Islam, umat selaku umat menghayati iman yang sempurna, keyakinan yang betul, tauhid yang betul, akidah yang betul. La ilaha illallah, tidak ada syirik dengan Allah walau macam mana, dan keyakinan kepada Muhammad Rasulullah, sunnah bagaimana yang telah kita maklum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, adalah ikutan contoh yang terbaik. Hayati sunnah Nabi, hidupan kita cara Rasulullah akan membawa kita bahagian dunia akhirat. Tuan-tuan yang mulia, dengan rahmat Allah, Tuhan beri hidayah pada hamba-hambanya, hamba-hamba yang sentiasa minta ihdinas siratal mustaqim, kita tunjuk jalan yang lurus, jalan yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Jadi apabila kita bermujahadah di jalan Allah, dengan kita amal sunnah-sunnah Nabi, kita ajak orang kepada amal agama yang sempurna, hidupkan amalan-amalan agama di masjid, di rumah, dengan hayati empat amalan rumah yang kita tekan, disuruh supaya di rumah tiap-tiap orang Islam hidup dengan amalan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup dengan amalan ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar agama, khususnya ditekan dibaca kitab-kitab mutakhir hadis, kelebihan amal, hari-hari kena hidup di rumah. Begitu juga kita kena usaha hidupkan Al-Quran, rumah membaca Al-Quran bersama-sama keluarga, dan
rumah kita Islam perlu kita hidupkan mesyuarat untuk aktiviti kita, sama ada dunia, sama ada akti kehidupan kita dunia, lebih lagi akhirat. Dan kita sarankan supaya kita orang Islam semua supaya menghayati sifat-sifat sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Antara sifat-sifat yang unggul iaitu keyakinan kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seterusnya sifat sahabat kita kena hayati sembahyang yang khusyuk dan khudu', sembahyang yang khusyuk dan khudu', menghayati sembahyang yang khusyuk dan khudu'. Seterusnya kita kena usaha juga atas ilmu dan zikir supaya kita dapat ingat bersyukur nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat, supaya kita sentiasa bersyukur di atas nikmat, kita ingat pada Allah. Zikir, latih dengan baca Quran, dengan kita baca doa-doa masnun, dengan kita pagi petang wirid-wirid, telah diajar istighfar, selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terusnya kita kena hayati bagaimana sahabat-sahabat hayati sifat. Yang kelima, muliakan, menghormati, kasih sayang pada sesaudara Islam bagaimana ia dituntut. Tidak kanak-kanak, kasih sayang yang menghayati sebagaimana tuntutan kita selaku umat, ulama, orang tua, yang kena kasih sayang kerana agama, kerana Allah Ta'ala. Terusnya sifat kita kena usaha atas ikhlas, sama ada kita tunai perintah Allah kerana Allah, dan ikutan perintah Allah kerana Allah, dan larangan Allah pun kita kena kerana Allah, untuk dapatkan keredaan Allah. Tak ada yang lain untuk mencapai keredaan Allah. Lillah, kerana Allah SWT. Terusnya kita kena usaha atas agama bagaimana Nabi telah asyik, telah tabiah sahabat-sahabat radhiyallahu anhu, sehingga sahabat-sahabat apabila dia memeluk agama Islam, dia hayati yang telah ditunjuk ajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sahabat Sayyidina Abu Bakar dan orang yang muda-muda masuk Islam, pengorbanan dia sama-sama Rasulullah atas agama yang mulia, dan seterusnya diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan kita nak hayati
nak ayat di kerana Allah, kerana perjuangkan agama. Kita kena bagaimana Tuhan bagi tahu dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah aku tunjuk satu perniagaan kepada kamu yang menyelamat kamu daripada azab yang besar. Allah yang tu'minuna billah, kita iman, biar resapan iman dalam hati kalbi wa rasulih, dan kita beriman ikutan Rasul. Wa tujahidu fi sabilillah, dan bersungguh-sungguh di jalan agama Allah. Ikutan bi amwalikum wa anfusikum, dengan diri, dengan harta. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang lebih baik, yang demikian lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Inilah perniagaan kita selaku umat, kerja selaku umat untuk menyelamatkan diri kita umat kepada Allah, bagi manusia kepada Allah, bagi manusia tauhid pada Allah yang teguh. Inilah kita selaku umat yang cinta kepada Rasulullah. Bagaimana kita dapat tarbiyah kepada Ustaz Abdullah beberapa hari ini, pergi lawak masjid tu, kasih tempat-tempat yang bersejarah di Mekah, di mana, di Madinah. Inilah kesan-kesan sahabat-sahabat di Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ini memerlukan pengorbanan semua, pengorbanan untuk nak dapat hakikat. Begitulah tuan-tuan, Allah Ta'ala beri nikmat kita, banyak nikmat. Maka selaku kita sebagai umat, Allah Ta'ala beri nikmat, rahmat pada kita. Kita gunalah baki hidup kita demi cari keridaan Allah, agama, mengajak manusia kembali kepada Allah, hayati agama yang sempurna, sungguh-sungguh, supaya manusia selamat dunia akhirat. Takat itulah biar saya, moga-moga dengan sebanyak dapat saya sampaikan, bila kita susah payah, bagaimana kita mari mengerjakan umrah. Allah Ta'ala akan buka hidayah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah di jalan aku akan buka taufik dan hidayah, petunjuk untuk dekatkan niat kan kembali kepada agama. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampai semua kongsi dapat manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanallah, sangat di luar jangkaan sebenarnya tarbiyah yang diberikan, tausiah, dakwah yang disampaikan oleh Afadil, Tuan Guru kita, Masya Allah, Tuan Guru Haji Alias, Masya Allah. Subhanallah. Betul, tapi
Tapi subhanallah, bagi seorang anak, ayahnya itulah guru dia. Betul kan? Ustaz Penipuan Hajar. Ayah itulah guru, dan saya pula menganggap gitulah, Masya Allah. Saya tak tahu apa ni tu Haji alias kenal ke tak arwah ayah saya. Tak tahulah kenal tak Haji Arung. Kedai siap yang bertunang tu. Tak tahulah arwah ayah kenal ke tak. Batu Nandi. Ustaz Awajidin tu Tok Ki saya. Ustaz Awajidin, Ustaz Awan Abu Bakar. Tugu Jabah, tahu Tugu Jabah? Tugu Jabah tu Tok Nyang saya. Sebelah Taki kan. Ya. Tugu Jabah. Masa tahun pernah datang ke Kuala Terengganu Kerak jugalah, pergi ke Sebab ayah di Kuban. Kelantan. Orang Kelantan. Ya, Saya ingat orang Terengganu. dari Kelantan. Saya Pergi di Kuala Terengganu pada tahun istimak, diadakan istimak tabligh. Kira agak menyeluruh lah. Masa tahun 80-an tak silap saya, yang dihadiri oleh arwah Hadraji lah, Hadra Maulana Ainul Hasan di Terengganu. di Terengganu. Masya Allah. Saya sempat lah Sempat kan? sama. Masya Allah. Saya dari segi rupa, janggut, ni side band semua ni lebih kurang macam arwah ayah saya. Meninggal 5 tahun lepas dah. Kalau ikut tahun ni 5 tahun lepas, bulan Ramadan hari Jumaat. Masa tu ayah saya pergi. Jadi saya pun lebih kurang macam Tu Haji ni. Dia suka menyampaikan, dia suka beri peringatan, suka bagi tazkirah. Macam itulah, insyaAllah. Jadi daripada perkongsian ayahanda kita tadi, ada banyak sebenarnya. Antaranya pesanan ayahanda kita, Tu Haji alias, kena hidupkan majlis ilmu dalam rumah tangga. Majlis ilmu. Saya bila ayahanda sebut tadi, Tu Haji alias sebut, saya jadi macam, saya sendiri pun rasa terkilan dengan prestasi sendiri. Kita pun jadi muhasabah. Kita boleh rasa perbezaan kalau kita istiqamah buat majlis ilmu dalam rumah. Kita ambil satu kitab, contoh Fadail Amal ke kitab kan. Lepas tu kita baca, suami baca, anak-anak dengar, isteri baca, lepas tu suami anak-anak dengar. Kita boleh rasai perubahan yang sangat ketara dalam keluarga. Kalau sebelum tu ada masalah dengan anak-anak, masalah dengan kewangan ke, masalah apa sajalah, sebenarnya majlis taklim ni, majlis ilmu ni yang selalu diingatkan oleh jemaah tabligh ni, sebenarnya ia sangatlah besar. Kesan dia dalam sebuah rumah tangga Muslim. Kita tak perlu siapa nak panggil tok guru main mengajar kat rumah, tak. Sebenarnya hanya disarankan kita belilah mana-mana kitab, kan, hadis 40 ke, bacalah satu hari satu hadis. Tak dapat satu hari, seminggu sekali ambil hari Jumaat ke, dia akan beri perubahan yang sangat besar. Rahmat Allah turun dalam rumah tangga kita. Saya kan tengok anak-anak ni, boleh nampak tak anak-anak ni? Kalau anak saya memang tak boleh dah ni, mungkin 15 minit boleh lah. Tapi punyalah duduk dia, Masya Allah. Ini ibu dia yang sabar, ni ayahnya yang sabar dan redha, Masya Allah. Lepas tu pesanan kedua iaitu hidupkan Al-Quran. Tu Haji kita, ayahanda kita sebut tadi, hidupkan Al-Quran. Kemudian seterusnya hidupkan perjuangan, menyambung perjuangan Nabi ni dan ikut resmi kehidupan sahabat Nabi, sunnah Nabi. Kemudian disebutkan kena berusaha solat yang khusyuk dan khuduk. Kalau kita tak faham apa itu khuduk, khuduk tu adalah dengan merendah diri. Khusyuk dengan bagi tumpuan, kan, solat dengan akan bersyukur kepada Allah. Yang ke-8, muliakan dan tak kiralah siapa-siapa, hormatilah sesama Islam, kan, kanak-kanak ke orang tua ke orang muda. Seterusnya belajarlah untuk menjadi orang yang ikhlas kerana Allah. Taat perintah Allah ikhlas, tinggal larangan Allah ikhlas. Sebab kadang-kadang
kita manusia ni buat sesuatu ni, walaupun itu perintah Allah, tapi kita cari redha manusia dan pujian manusia. Kadang-kadang kita ni tinggalkan apa yang Allah larang pun, kita mengharapkan pandangan dan pujian manusia, rasa kagum dengan kita dan sebagainya. Jadi ayahanda kita pesan, belajarlah ikhlas kerana Allah dalam buat apa saja, taat ataupun tinggal larangan Allah. Seterusnya, berusahalah atas agama Allah, hayati cara hidup Nabi, hayati cara hidup sahabat Nabi. Dan seterusnya, kalau kita tengok banyak lagi lah pesanannya, dan diakhirkan dengan, bukan diakhirkan, ada dihafal ayat Quran tentang sebuah perniagaan ataupun tujuan utama kita hidup ni adalah untuk kita mendapat redha Allah. Lepas tu perniagaan yang paling menguntungkan adalah apabila kita membelanjakan harta kita, tenaga kita, bahkan nyawa kita untuk agama Allah, maka kita akan diselamatkan daripada azab Allah dan akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, di sebelah sana tu Encik Luqman, kita akan pergi pada Encik Luqman. Sebenarnya jemaah ni rare sikit lah. Semasa kami dalam perjalanan daripada Madinah ke Mekah, saya naik train. Lepas tu bila saya dah sampai sini, masa malam tu nak buat umrah tu, baru saya tahu saya diberitahu ada 2 orang yang dah gerak dulu dengan train. Ada 2 jemaah yang telah bergerak dulu dengan train. Sebelum kami bergerak, 2 jemaah ni dah bergerak dulu. Saya tanya siapa? Lepas tu dia orang pun bagi tahulah Tuan Haji ni, Tuan Haji Ismail kita, Tuan Haji alias ke Ilyas? Wan Ilyas. Tuan Haji Wan Ilyas dengan menantunya, iaitu Tuan Luqman. Masya Allah. Dan untuk makluman, Tuan Luqman berkursi roda, lumpuh sebahagian badan. Dari dada ke kaki. Oh, daripada dada. Lumpuh daripada dada sampai kaki. Oh, Masya Allah. Lumpuhnya daripada dada sampai kaki. Dan bagaimana si ayah yang tua menguruskan menantunya untuk menunaikan umrah. Mereka bergerak berdua daripada Madinah. Saya kata, ya Allah, mereka bergerak dulu sebab tujuannya tidak mahu menyukarkan perjalanan jemaah beramai-ramai, dan mahu memudahkan juga si isterinya, kan, nak menguruskan anak-anaknya. Masya Allah. Lepas tu saya terbayang Tuan Haji Wan Ilyas ni bukannya orang yang kuat gagah, umur dah 70 lebih, tetapi yakin, kekuatan yakin dengan Allah tu luar biasa. Sebab mungkin ni kali pertama ke Tuan Haji naik train? Ya. Bayangkan ya, Tuan Haji kali pertama naik train. Tempat train tu tempat moden apa semua. Lepas tu si anak pula, menantu pula, kali pertama tu naik umrah kan, kali pertama sampai Tanah Suci. Kalau fikir logik akal, macam mana boleh pergi selamba? Kita orang muda kalau pergi tempat baru pun kita tak berani, kan? Tapi mereka berdua dengan tempat yang tak biasa, dan untuk kali pertama, kerana mereka bawa Allah dan Rasulnya. Sebab tu tak pelik Tuan Haji ayahanda kita ni 4 bulan di Amerika Latin. Amerika Selatan. 4 bulan di Amerika Selatan. Tak tahulah tu berapa banyak rumah Allah telah pun sampai pergi bermalam. Dan ini bukan kawasan kita, bukan tempat kita makan minum. Di situlah diuji tawakal tu Allah yang sangat tinggi. Allah itu cukup, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita, dialah sebaik-baik penolong kita. Jadi saya nak mempersilakan Tuan Luqman, mungkin boleh berkongsi sikit apa sebenarnya berlaku yang menyebabkan lumpuh daripada dada sampai ke bawah, dan berapa lama dah sebenarnya tempoh ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini. Silakan. Dan kongsilah apa saja ibrah daripada umrah ni. Apa saja yang Tuan Luqman rasa, dan ambil peluang ni sebagaimana ayahanda ambil peluang menyampaikan agama Allah, menyampaikan sesuatu. Sebab percayalah, ada orang yang akan dapat makna yang begitu dalam dengan apa yang kita sampaikan. Ada orang dapat kekuatan. Ada orang kadang-kadang yang dengar ni mungkin dah ambil keputusan nak putuskan hidup dia dah, berputus asa dengan hidup. Jadi besar sangat maknanya bila kita menyampaikan sesuatu kebaikan. Masya Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak ustazah jemput kami
untuk menyertai pagi ini. Nama saya Luqmanul Hakim bin Muhammad Mahyudin, umur 38 tahun, berasal di Terengganu lah. Lahir di Johor tapi duduk di Terengganu sekarang ni. Sedikit tentang kisah saya. Pada 2016 saya telah mengalami kemalangan dan patah tulang belakang. Di bahagian dada ni patah. Dan sejak itu saya tidak dapat berjalan lah. Sebab daripada kemalangan ni, Allah, saya rasalah ini adalah teguran juga daripada Allah, daripada diri saya sendirilah, kerana banyak leka lalai dalam kehidupan sebelum ni. Alhamdulillah saya terima, saya redha dengan keadaan ini, dan ia pun bukan senang nak terima sebenarnya, tapi dengan kekuatan isteri, anak-anak, keluarga yang support, alhamdulillah saya dapat harungi sehingga ke hari ini, insyaAllah. Daripada 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sudah 7 tahun. 7 tahun. Subhanallah. Daripada asal boleh berjalan, boleh berlari, aktif, bergerak ke sana ke sini, cari rezeki untuk keluarga. Tiba-tiba Allah ambil terus, tarik terus nikmat, berjalan, bergerak. Subhanallah. Kalau bagi orang perempuan pun dah berat, orang lelaki yang ketua keluarga, cari rezeki, sudah tentu dia macam berganda lagi. Tapi di situlah ada, di sebaliknya adalah seorang isteri yang sangat sabar, anak-anak yang sangat faham bahawa ayah dia terhad, nak merancang apa-apa, fikir keadaan ayah dan sebagainya. Samalah isteri ni saya tengok, kalau tuan-puan tengok Puan Hajar ni senyum, cakap lembut, tenang. Saya kata, ya Allah, tenangnya wanita ini, ketenangan yang sangat luar biasa. Dan bila kita tengok siapakah ayahnya, kita rasa macam hebat ni didikan ayah dia ni kan. Siapakah ayahnya? Akhirnya Allah temukan saya dalam umrah ni. Saya tengok perwatakan ayah kepada Puan Hajar ni, rupanya orang yang mengorbankan dirinya untuk agama Allah. Okey, Encik Luqman, doktor kata ada peluang tak untuk sembuh kembali? Doktor tidak memberi harapan, tetapi doktor cuma memberi kata semangat dengan kita terus berusaha lah dan meminta doa dengan Allah. Sebab Allah lah yang penyembuh, Allah yang menyembuhkan kita semua. Itu je lah. Kalau ikut daripada kata doktor, daripada dia punya pengalaman, memang tak ada harapan lah. Kalau ikut dari segi sains kan, dari segi kepakaran, dari segi perubatan, tidak ada peluang untuk sembuh. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dengan itulah kita orang Islam ni teruskan kehidupan dengan positif, sebab kita tahu kita boleh mengharap pada Allah, InsyaAllah, bergantung pada Allah. Saya nak tanya Puan Hajar kan, sebagai isteri, macam mana kan melalui dan support pada suami masa tu bila diuji, macam mana? Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama kali syukur kepada Ilahi kerana apa yang berlaku ini dengan izin dia. Dan saya anggap apa yang terjadi adalah hadiah daripada Allah. Kita anggap ujian itu adalah satu pintu untuk Allah memberi banyak kebaikan lagi. Saya rasa macam Allah nak buka pintu rahmat, pintu rezeki. Kadang-kadang kita hanya fokus pada satu rezeki, tapi kita lupa rezeki yang lain. Sebenarnya banyak rahmat, banyak nikmat yang Allah bagi sebenarnya. Hatta dalam ujian pun ada orang kata ada nikmat. Kita tak bolehlah sedang, kena terus kuat untuk kita lawan. Sebenarnya ujian tu
adalah ujian pada diri sendiri, hawa nafsu kita sebenarnya. Untuk kita lawan hawa nafsu kita. Ujian itu adalah satu, orang kata, lapisan cerminan pertama saja. Dan tindakan itu adalah cerminan kita. Masya Allah. Kalau kita buat baik, itulah cerminan kita. Kalau kita buat buruk, itulah cerminan kita. Masya Allah. Jadi kita kena ambil yang kita dikurniakan akal fikiran oleh Allah. Kita fikir mana yang baik untuk kita, keluarga, untuk semualah. Bukan buat sesuatu tu berdasarkan emosi sahaja ataupun perasaan, emosi, hawa nafsu. Ya, apa amalan Puan Hajar sendiri ataupun adalah mungkin apa-apa bila down, bila rasa macam sedih, apa sajalah apa yang dibuat biasanya? Doa, minta Allah tunjuk jalan, minta Allah beri kita hidayah, beri kita petunjuk apa tindakan kita yang akan kita lakukan. Adakah benda tu baik ke, tak baik ke, minta Allah tunjuklah. InsyaAllah doa. Ya Allah, kau hantar contohnya, ya Allah, kau, jika ini terbaik untuk aku, kau tunjuklah jalan. Engkau permudahkanlah jalan. InsyaAllah. Subhanallah, Puan Hajar. Walaupun kita nampak ringkas, tapi ia mendalam daripada hati dan proses yang dilalui itu, itulah yang membuktikan apa yang dikatakan. Sebab proses tu kalau orang yang tidak lalui bercakap belum tentu lagi. Tapi Puan Hajar dan keluarga, suami, yang dia semua dah lalui. Dan saya sebenarnya dengan keluarga ni sepanjang dalam umrah ni, 3 anak ini antara yang sangat menceriakan jemaah umrah kita. Kalau kita tanya Noh ni kan, Noh, nak dengar Noh nasyid sikit? Lagu apa Noh? Jom nasyid sama-sama 3 orang ni. Ada ni Tabisha dengan Noh. Okey. Selawat tafrijiyah. Selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Gini. Duduk bertiga ni. Ramai ni. Ustazah Hajar duduk kat situ. Sini. Okey. Meh. Gitu. Kita akan memperdengarkan daripada 3 orang ustaz dan ustazah cilik kita. Satu lagi tu ada. Okey. Ambil ni. Salatan. Okey, Meh, ustazah kira. Wahid, Isnaini, Salasah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa taqda bihil hawaibu wa tunalu bihil hawaibun wa husnul hawatini wa yustasqa famamu Allah biwadil karim wa ala alihi wa sahbihi fil kulli nafasi wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Okey, subhanallah. Okey, ustazah nak dengar ni pula Asmaul Husna. Okey, Wahid, Isnai, Salasah. Mari kita duduk tegak. No handsome. Okey. 1, 2, 3. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirur rafi'ul qahharul wahhabur razaqul fattahul alim al-qabirul basitul khafirur rafi'ul mu'izzul muzilus sami'ul basirul hakamul adal latiful khabirul alimul alim ar-rafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul mukrim
الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البرش الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المسلم المحيي المؤمن الحي القيوم الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدر المقتدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن البارئ المتعالي التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المشرك الجامع الرحمن الدار النافع النور الهادي الوديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون ورفعنا ذكر غافلون. Subhanallah. Nuh, umur Nuh berapa? 6 tahun, Masya Allah. Okey. Hari tu kan dengar dia nyanyi nasyid apa dalam bahasa? Okey, Allahu Kafi. Allahul Kafi. Okey, Wahid, Isin Salasa. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Wasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likuni Kafi, Kafanal Kafi, Wanimal Kafi, Alhamdulillah. Jangan duduk di depan pintu, lihat debu, ambillah sapu, hiasi hidup dengan ibadahmu. Jangan lupa solat 5 waktu, sungguh indah di taman, kupu-kupu berterbangan setiap hari. Setiap hari bacalah Quran, jangan lupa solat wata. Salawat. Lagi? Ada lagi kan? Lagi sekali. Laju sangat macam mana? Lagi sekali. Allahu Kafi. 1, 2, 3. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Wasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likuni Kafi, Kafanal Kafi, Wanimal Kafi, Alhamdulillah. Jangan duduk di depan pintu, lihat debu, ambillah sapu, hiasi hidup dengan ibadahmu. Jangan lupa solat 5 waktu, sungguh indah di taman, kupu-kupu berterbangan setiap hari bacalah Quran, jangan lupa solat wata. Masya Allah. Last. Boleh tak Ustazah nak dengar bacaan Al-Quran surah Al-Mulk? Boleh surah Al-Mulk? Boleh? Okey. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizur ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Faj'al basara hal tara min futur. Summa ja'al basara كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الريس كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ولا يعلم الخلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل
والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يسلككم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن إلى الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي يراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا بالعذاب الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أرحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فتعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين رب العالمين. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Ustazah ingat Nuh hafal 10 ayat je surah Al-Mulk. Nuh hafal sampai habis 30 ayat. Sebenarnya Nuh belajar kat mana? Tadika jenis kuala ibai. Kuala Ibai. Subhanallah. Ni belajar mana? Siapa ada ni? Ini sekolah Alif. Tapi macam menghafal ni adakah menjadi satu, maksudnya Puan Hajar sendiri suami memang selalu tasmik ke macam mana? setiap lepas maghrib kita mengaji, ada waktu mengaji satu keluarga, baca Al-Mulk, As-Sajadah, Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Itu setiap selepas maghrib. Masa kata waktu tahu ataupun 7:30 ke sampai habis lah, ataupun tengok atas kekalnya waktu ke ayat 2 surah Yasin dan Al-Waqi'ah. Surah Yasin dan Al-Waqi'ah. Ya, Al-Waqi'ah. Itu adalah rutin kami sekeluarga. Alhamdulillah. Ya Allah, saya ni macam nak keluar sebab kalau Al-Mulk dengan Sajadah tu kita tahulah itu memang dua bacaan yang Nabi amalkan sebelum tidur waktu malam, dan itu pun sebenarnya agak berat nak istiqamah Al-Mulk dan juga Sajadah. Al-Mulk ramai yang boleh beramal, nak tambah Sajadah itu satu cabaran. Tetapi ni surah Al-Kahfi yang panjang, Al-Kahfi 10 ayat awal. Kita ambil 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Kecuali hari Jumaat baca penuh. Penuh. Masya Allah. Ini hafal tak 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi? Hafal? Okey, kita nak dengar baca 10 ayat awal dan akhir. Dia dapat. Okey. Okey, sekarang start 10 ayat awal. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. baca
أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينظر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لنعلم ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Masya Allah, Akimeh. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Begitulah tuan-puan sekalian, sebuah keluarga Qurani yang menghidupkan Al-Quran dan rumah tangga setiap malam selepas maghrib sehingga Isyak akan dipastikan seluruh keluarga merutinkan bacaan surah Al-Mulk, surah As-Sajadah. Surah Al-Mulk ni memang Nabi sebut dan ia merupakan hadis yang sahih, ia akan menjadi munjiah dan mani'ah min azabil qabr. Dan satu hadis yang sahih yang lain Nabi jelaskan surah Al-Mulk ini, Nabi bersabda, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana barang siapa yang membacanya maka dia akan dikeluarkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Subhanallah, kalau kita biasa dengar tentang surah Al-Mulk ini, biasa glamournya adalah dengan dia adalah penghalang daripada azab kubur. Tapi subhanallah, rupanya siapa yang beramal dengan surah Al-Mulk, kalau na'udzubillah sekiranya dia telah dimasukkan ke dalam neraka, dicampak dalam neraka, lalu dia adalah orang yang istiqamah dengan Al-Mulk, Allah akan keluarkan dia dan dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Maksudnya kekuatan surah Al-Mulk ni sangat luar biasa. Jadi lepas tu surah As-Sajadah, dan keluarga ini beramal 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi pada setiap malam selepas maghrib antara Isyak, dan setiap pagi selepas subuh beramal dengan surah Yasin dan surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ini adalah memang Nabi dikaitkan dengan rizki, tapi kita faham rizki yang disebut oleh Puan Hajar tadi, kita jangan ingat rizki tu satu je. Rizki Allah ni sangat luas. Allah tutup satu pintu rizki, lalu kita redha, Allah buka banyak lagi pintu-pintu rizki yang lain. Masalah kita kadang-kadang kita terhenti lama dekat pintu yang tertutup, duduk termenung depan pintu, sedang meratap depan pintu yang tertutup, sedangkan Allah nak test saja. Kalau kamu redha, ada 10 pintu Allah boleh buka, 20 pintu Allah boleh buka. Dan kita pun terfikir kan, macam mana keluarga ini survive, macam mana keluarga ini rezeki boleh datang umrah satu keluarga ni, bukannya satu jumlah yang sedikit. Subhanallah, macam mana satu keluarga, kalau saya nak tanya pun saya tak tahu lah macam mana dengan keadaan. Maksudnya ya, kita faham suami tetap juga cari rezeki dengan caranya. Kalau ikutkan sekarang, cari rezeki sumber daripada mana? Ada rezeki datang daripada Allah. Ya. Cuma macam saya dah dapat pencen hilat Ya. setiap bulan daripada pihak Pekeso. Okey. Itu je lah rezeki kami. Yang selebihnya Allah Rezeki yang aturkan. tak disangka. Rezeki yang tak disangka. Seperti datang umrah ni juga ada ada 3 yang sponsor kami sebenarnya. Subhanallah. Rezeki tak disangka juga Ustazah. Allahu Akbar. Ini yang tuan-puan sekalian, bukti yang nyata tuan-puan sekalian, yang mana ramai saya jumpa yang datang menjadi tetamu Allah ni bukan dengan belanja sendiri. Macam keluarga ni, kalau orang tengok ni dengan anak kecil 3 orang, zahirnya kita fikir banyak duit dia orang ni, tapi rupanya mereka datang bukan dengan usaha susah payah cari sendiri, tapi rezeki yang tak disangka. Pasal ada 3 orang yang macam sponsor. Yang satu dia terima hadiah. Ya, hadiah daripada kami, insya-Allah anak dia. Ada 3 lagi yang sponsor ahli keluarga kami lah. Ya, ada 3 lagi yang sponsor, semuanya macam Satu, alhamdulillah, satu yang kami terima hadiah bagi kenangan terindah bersama Ustazah, dan 3 lagi daripada hamba Allah.
Semoga Allah membuka pintu rezeki seluas-luasnya buat hamba Allah ini, dan Allah pandang dengan rahmat dan kasih sayang buat hamba Allah. Masya Allah. Amin, insya-Allah. Amin, insyaAllah. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, mungkin ada yang baru masuk kan, tak faham apa yang saya cuba, apa yang kita kongsikan. Keluarga ini diuji dengan ketua keluarga iaitu Encik Luqman mengalami kemalangan, kemudian lumpuh sejak 7 tahun yang lepas. 7 tahun tuan-puan sekalian, pada tahun 2016 kan. 7 tahun lepas lumpuh daripada dada sampai ke kaki dan sepenuhnya berkursi roda. Dan Encik Luqman dikatakan oleh pihak-pihak doktor dari segi perubatan tidak ada peluang lagi untuk kembali pulih, namun tidak ada mustahil bagi Allah. Dan ini isi beliau adalah Puan Hajar bersama 3 orang anak kecil yang soleh dan solehah, dan di hujung adalah Tuan Haji Wan Ilyas. Saya dah mula panggil Tuan Guru, Cik Suami. Tadi kan Cik Suami pergi, Tuan Haji Ilyas buat perkongsian dakwah. Tuan Haji Ilyas baru balik pada khurus 4 bulan ke Amerika Selatan. Baru balik 4 bulan berturut-turut khurus dengan jemaah tabligh. Dan tadi Tuan Haji menyampaikan banyak ilmu, menghafal banyak ayat Al-Quran. Jadi subhanallah, daripada keluarga ini, daripada ayahnya, daripada suaminya, isterinya dan anak-anaknya, kita dapat banyak ilmu dan kesedaran. Adakah kita tidak teringin memiliki sebuah keluarga yang setenang ini? Sebuah keluarga yang menjadikan Al-Quran sebagai pengisian. Dan saya boleh tengok mereka ni, 3 beradik ni rapat, dan mereka bila berbual, bercakap, digunakan nama. Noh nak ni, Noh. Macam saya kan bila tengok adik-beradik yang sangat rapat dan berkasih sayang, saya terus ingat anak-anak. Saya terus akan, jadi kalau anak-anakku berkasih sayang begini. Ada satu jemaah yang saya masa trip pertama, saya jalan di jemaah yang paling lambat sekali. Saya akan berjaga di belakang. Kan jemaah jalan, masa tu jemaah ramai kan, 80 orang bergerak. Jadi saya akan suka duduk belakang sebab saya tahu bila belakang saya akan menyantuni jemaah yang uzur. Jadi ada 3 orang jemaah ni. Okey, lelaki dekat tengah, sebelah sini perempuan, sebelah sini perempuan. Yang sebelah sini, yang lelaki tengah ni, lelaki tengah dia pegang perempuan sebelah kiri ni dengan tangan. Dia pegang macam ni lah, dia pegang tangan gini. Lepas tu ada pula perempuan yang sebelah kanan, dia pegang bahu. Ni masa tawaf, dia macam peluk, dia peluk bahu. Saya fikir apa? Daripada belakang saya fikir, okay, sebelah ni isteri dia dan sebelah sini adalah ibu dia. Faham tak? So yang paling jalan perlahan adalah wanita yang di sebelah kiri itulah. Saya kata okey, ni ibu dia ni kan. Perlahan, dia orang perlahan sebab yang paling hujung paling kiri ni. Lepas tu yang sebelah kanan, ni isteri dia kot ni, sebab dia pegang dengan bahu ni, dia peluk. Sebab kita tahu suasana tawaf tu berhimpit-himpit kan. Bila dah habis tawaf sampai dekat sa'i, saya pun kata, ni datang satu keluarga ya, dengan mak dengan isteri. Dia kata, tak Ustazah, kami 3 beradik. Kami 3 beradik. Saya kata, ya Allah, yang dipimpin ni kakak sulung, dia yang paling kecil. Sebab tu nampak usia macam jauh jarak. Ini bukan isi, ini adik saya. Saya kata, ya Allah, rapatnya 3 beradik sampai usia tua macam ni. Boleh si adik lelaki boleh, faham tak, peluk bahu kakak. Lepas tu boleh pegang tangan, lepas tu masing-masing pegang. Lepas tu sepanjang sa'i pun saya berada di belakang 3 beradik ni. Saya tengok macam mana kasih sayang yang sangat rapat. Sampai ketua mereka boleh pegang bahu, peluk, boleh pegang tangan. Saya kata, ya Allah, jadikanlah anak-anakku berkasih sayang begini sampai hujung usia. Sungguh tuan-puan sekalian, Masya Allah. Di sini kita belajar banyak perkara. Niat dan nekatlah minta dengan Allah supaya kita datang menjadi tetamu Allah di Makkah, di Madinah. Saya pasti keluarga ini pun dapat banyak kekuatan kan. Encik Luqman sendiri sebagai penutup, kita bagi peluang pada Encik Luqman untuk nyatakan apa saja. Mungkin nasihat sikit ke, bagi kekuatan motivasi ke, silakan Encik Luqman sebagai penutup, insya-Allah. Nanti penutup sikit daripada Puan Hajar. Kita nak dengar suara Adeline sikit, suara Kalisha, suara ni, dan yang terakhir kita bagi ayahanda kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya tak ready nak cakap apa sebenarnya. Allah begini lah. Sebenarnya apa yang berlaku terhadap diri kita semua adalah hadiah dan hikmah daripada Allah SWT. Dan kita jadikan apa yang berlaku pada diri kita itulah adalah satu batu loncatan untuk kita buat lebih baik pada hari akan datang. Dan ya mungkin sebelum ini kita lalai. Itu yang terjadi sebenarnya kat saya. Sebenarnya saya lalai. Biar Allah dah bagi saya macam ni, alhamdulillah saya dapat isi masa saya bersama keluarga dengan lebih baik lah, insyaAllah. Dan Subhanallah, untuk umrah ni Encik Luqman rasa macam mana pengalaman umrah dalam keadaan Encik Luqman dengan Masya Allah? sejujurnya kalau tanya isteri, memang saya di Malaysia lagi saya dah rasa macam berdebar. Sebab saya kata macam mana saya berkursi roda, macam mana dalam keadaan saya nak buat tawaf semua. Tapi setelah sampai kat sini, memang Allah pemudahkan segalanya. Masya Allah. Sehingga ke hari ini Allah mudahkan. Dari segi tempat tinggal, saya boleh pergi sendiri. Macam saya cakap, daripada Madinah sampai ke sini saya datang ayah saya tanpa saya rasa. Saya memang yakin hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah memudahkan. Alhamdulillah saya sampai sini dengan selamat, siap buat tawaf semua dah selesai. Itulah. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Masya Allah. Okey, Adenin cakap sikit pada kawan-kawan. Adenin nak bagi apa? Nasihat ke? Cikgu dan kawan-kawan. Assalamualaikum cikgu dan kawan. Apa ada ni? Saya Adenin. Cakap saya doakan Saya doakan semua dijemput Menjadi tetamu Allah. menjadi tetamu Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, Adenin ada nak cakap apa-apa? Saya sayang semua Saya sayang semua kerana Allah. kerana Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, daripada Kalisha. Masya Allah, tengok senyuman yang manis. Masya Allah. Okey, Kalisha, apa yang Kalisha bagi salam dulu? Kalisha nak, mungkin ada nak bagi kata-kata ataupun nak bagi doa. Okey, tengok sana Kalisha. Okey. Assalamualaikum. Okey. Tengok sana dan kuatkan sikit suara. Okey. Assalamualaikum. Salam. Okey. Saya Kalisha. Saya Kalisha binti. Saya Aminatul Kalisha binti Luqmanul Hakim. Saya nak ucap Terima kasih. Ni ikut atuk mengucapkan terima kasih. Tengok sana. Saya nak mengucapkan terima kasih Kepada siapa? Kepada keluarga, ibu ayah, kepada guru-guru kan. Okey, sekarang ni Kalisha doakanlah. Kalisha doa apa? Kalisha doakan semoga semua dapat sampai ke sini. Alhamdulillah, Kalisha doakan semoga kita semua dapat sampai ke sini. Okey, No. Sila No. No nak cakap apa? Kawan-kawan. Cakap. Salam dulu. Bagi salam dulu. Assalamualaikum Ya, sana. Okey. Kawan-kawan. kawan-kawan. Datanglah sini. Datanglah sini. Sini best. Ini best. Apa yang best? Ada apa? Ada apa? Ada Kak. Ada Abah. Ada Ada Kaabah. Ada Kaabah. Kaabah cantik. Nanti kita tunjuk Kaabah daripada atas ni. Okey, No bagi dekat atuk. Bagi atuk. Tok Wan bagi kat atuk. Okey. Okey. Assalamualaikum. Bentuk ni adalah daripada Tok Wan. Daripada Yang Haji Wan Ilyas. InsyaAllah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita syukur pada Allah kerana Allah Ta'ala beri
taufik serta hidayah pada kita dapat menyempurnakan ibadat umrah bersama-sama rombongan ustazah kami selaku datuk ataupun ketua lah pada keluarga kami yang sebuah kekurangan ni, mengucapkan syukur alhamdulillah yang tidak sehingga dapat memimpin jemaah dengan baik, dikendalikan dengan dengan baiklah, dengan yang terbaik. Dapat, walaupun kami sebuah kekurangan, kelemahan dan sebagainya, dapat bimbing, dapat tunjuk dan dikendalikan oleh mutawif yang banyak pengetahuan, yang banyak ilmu. Ustazlah kita, saya pun ni pertama kali saya kenal Ustazlah, walaupun sama-sama Kelantan, tak kenal. Jadi alhamdulillah banyaklah nikmat-nikmat ataupun kelebihan Tuhan bagi pada kita. Moga kita doa bersama, semoga jemaah yang dikendalikan oleh Ustaz dapat keberkatan, dapat daripada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala demi keradaannya. Semoga kita doakan, moga-moga kita dirahmati oleh Allah dunia sampai akhirat. Terusnya kita berjaya menyempurnakan selaku kita sebagai insan manusia dengan apa tuntutan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sekian. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sama. Ambil daripada ni, tak Allah. Okey. Alhamdulillah, subhanallah, selesai sudah perkongsian istimewa daripada kita semua, tuan-puan dan mata Allah sekalian. Muhajir tadi dah penutup? Belum kan? Apa Hajar? Masya Allah. Masya Allah, penutup dia Muhajir. Masya Allah. Sila. Apa saja, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita berakhir perkongsian kita pada hari ini, saya bagi pihak keluarga saya lah ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Al-Hijrah, pihak Hijrah AF Travel kerana memberikan servis yang terbaik buat kami, lebih-lebih lagi buat suami saya lah. Istimewa sekali buat suami saya yang dalam kategori golongan kurang upaya. Buat warga emas yang saya kira cukup Masya Allah, cukup sempurna. Dan juga buat anak-anak saya dalam kategori kanak-kanak. Dan saya lihat kesungguhan serta ilmu yang banyak oleh mutawif yang berpengalaman. Dan
saya untuk para jemaah Disember 2022-2023. Rasanya saya rasa tidak mampu nak membalas jasa apa kebaikan yang dilakukan oleh pihak Hijrah Travel. Rasanya cukup sempurna, tak ada yang kelemahan tu dari diri kami sendiri sebagai jemaah lah. Dan yang terakhir sekali, saya doakan semoga Allah merahmati kita semua dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan redanya, dengan pandangan yang pandangan Allah pada hambanya yang macam mana Ustazah? Pandangan rahmat lah, pandangan seperti macam mana kita memandang anak-anak kita dengan pandangan Kasih sayang. Semoga itu yang Allah Masya Allah. pandang kita sebagai jemaah Ustazah Asma Harun. Dan kami juga doakan semoga perniagaan Ustazah Asma Harun diluaskan, dipermudahkan, dipandang dengan rahmat dan redha Allah. Saya rasa umrah ini umrah yang luar biasa lah. Masya Allah, Alhamdulillah. Banyak hikmah yang Allah tunjuk pada kami, yang kami nak luah. Tak ada kata-kata yang kami dapat luahkan, melainkan ucapan Alhamdulillah. Moga Allah merahmati semua. Lebih-lebih lagi tim-tim yang committed, ustaz yang committed, dedikasi dan macam-macam lah, yang banyak kebaikan yang diberikan untuk jemaah-jemaah. Di segi pengurusan yang terbaik, yang di luar jangka. Masya Allah, Alhamdulillah. Subhanallah. Dan ini hadiah, sempena juga hadiah ulang tahun kelahiran Ustazah yang sama bulan. Kita sama September. Ya. Betul, Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih banyak Puan Hajar. Sebenarnya saya tidak menjangkakan Puan Hajar akan buat ucapan begitu di penghujung, dan saya tidak sedikit pun bisik pada Puan Hajar. Puan Hajar recommend lah travel kita ke, bagilah sikit kredit ke, testimoni. Tak ada, demi Allah saya tidak mengharapkan pujian daripada jemaah. Saya tidak mengharapkan jemaah untuk, saya malu kalau saya nak minta jemaah bagi testimoni, jemaah bagi feedback dan mengharapkan pujian. Saya tak minta. Sebab tu kita tak, walaupun kita dah bawa banyak jemaah sebelum ni, kita tak rakam pujian daripada jemaah ke tidak. Sebab Tuan Puan sekalian, ujian menyantuni jemaah umrah ni sebenarnya ujian yang besar. Di waktu yang sama, rahmat Allah dan nikmat Allah juga besar. Bukan keuntungan yang dicari, sebab memang tidak ada keuntungan. Maksud saya ialah untuk dunia tu, kami diuji dengan Allah. Nak terus tak setiap kali jemaah? Nak terus tak? Sebab diuji dengan kerugian, dengan currency mata wang yang tinggi naik, dengan isu masalah kartel, pihak-pihak yang ada kuasa, ada bajet besar yang telah book terus flight, yang book terus book hotel, menjadikan kita travel kecil ni macam ikan bilis yang terpaksa menjadi kadang itu mangsa keadaan. Dapat harga hotel, dapat harga itu berganda daripada pihak lain. Jadi kadang-kadang fikir, ya Allah, adakah semua ujian-ujian ni nak suruh kami berhenti? Tetapi menyantuni tetamu Allah ni, nikmat dia macam
lebih lagi nikmat daripada kita sendiri buat umrah. Bila kita boleh bantu orang tua selesai umrah menangis-nangis, Ustazah, mokcik umur 70 lebih. Mokcik ingat memang sama ni orang anak-anak nak suruh mokcik pergi umrah. Ada seorang makcik tu 7 lebih. Tapi makcik tak berani nak pergi sebelum ni dengan keadaan makcik ni. Tapi anak pujuk gilah dengan Ustazah. Ustazah akan jaga. Lepas tu makcik yang sama yang saya jumpa terlentang depan bilik hotel tu. Rupanya sebab dia sakit, jadi dia tak yakin. Tapi dia kata Allah membantu pada saat yang tepat. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, jemaah yang bercakap ni bukannya sebab kami dapat layanan, diorang dapat layanan istimewa, tidak. Tapi mereka adalah orang yang sabar. Untuk trip bulan 12 sangat mencabar. Hotelnya yang jauh, kalau di Madinah, makanannya sangat menguji kesabaran. Ada di hotel yang agak jauh dan makanan tu, ada jemaah dia kata, Ustazah minta maaf, makanan tu kami tak boleh makan. Ada yang sakit perut, ada yang tak boleh nak telan dah. Saya hanya boleh mampu minta maaf. Sebab itulah yang mampu dalam keadaan yang semua hotel penuh, semua sekian-sekian bulan 12 dikongker sekian-sekian. Jadi subhanallah, dan keluarga ini terlibat juga dengan tukar bilik, duduk di bilik asing, kejap kena pindah-pindah. Jadi mereka ini membesarkan syukur dan membesarkan sabar sampai kekurangan dan kesilapan kami mereka tak nampak, sedangkan banyak sangat kekurangan dan kesilapan dan kelemahan daripada pihak kami. Jadi subhanallah, alhamdulillah, ini nikmat yang besar penutup hari ni, hari terakhir. Satu nikmat dan khabar gembira lah untuk saya sendiri dan tim kami. Alhamdulillah, tidak ada kata-kata lebih baik daripada alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih banyak semua. Mohon maaf salah dan silap. Kita tangguhkan perkongsian kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Untuk makluman sekalian, sampai peringkat jemaah kami ni, sebab harga naik sekian, mereka ni sanggup bersetuju untuk menerima makanan bungkus. Kan kalau biasa datang makannya di hotel kan tengah hari dengan malam, tapi mereka ni redha dengan yang kita mampu beri ada makanan bungkus. Tempat tinggal dekat dengan masjid, memang berjalan dalam 100 meter, 50 meter macam tu. Ada kelebihan, ada kekurangan, ada banyak faktor. Bukan sebab kita nak berjimat, nak untuk lebih, bukan. Hanya Allah yang tahu struggle untuk kita memberikan yang terbaik. Tapi paling utama bila dapat sabar, dapat redha, paling utama macam tu Haji kata, ilmu. Itu benda lebih mahal kan. Ilmu tentang sirah Nabi, tentang sirah para sahabat. Ustaz Abdullah tu seorang yang sangat mendalam. Dia juga guru pondok, mengaji di pondok. Jadi ilmu dia tu sangat mendalam. Sebab tu kita memang minta sangat dengan dia, sebab saya pernah dah umrah dengan dia. Jadi alhamdulillah, terima kasih semua. Dan penutup kita boleh lihatkan pemandangan di luar daripada penginapan kami ni, langsung akan nampak Kaabah. Okey, kita bye-bye semua. Assalamualaikum. Masya-Allah, alhamdulillah. Allahu akbar. Terima kasih banyak. Minta maaf banyak-banyak apa. Nanti kita jumpa lagi. Okay, adik biar Ustazah tu lah sama-sama dengan awak. Okey. Okey. Awak tunjuk-tunjuk je dulu. Kaabah. Okey. Boleh je kecil tu, nanti kita besarkan. Boleh besarkan. Kini pun boleh dek. Senang sikit pun. Masya Allah. Ya. Kan, cantiknya kan. Tengok Kaabah daripada atas kan. Siapa nak ambil gambar dengan Kaabah kat tepi? Ambil gambar, duduk sini, nampak ada Kaabah. Kat sini. Kamera. Okey. Subhanallah, muslimin-muslimat, kita boleh sama-sama menutup perkongsian kita ini. Boleh.
Duduk. Duduk sini. Duduk. Duduk. Baru nampak Kaabah. Gitu. Okey, duduk. Okey. Dengan membacakan nanti. Sebenarnya nak tutup dengan bacaan doa ni. Okey. No. Nanti pijak lagi. Kaki bawah. Ada ni. Kaki macam ni. Ada ni. Duduk mana? Duduk. Nampak kan? Nampak. Dia dapat kan? Ayah dia dapat. Okey. Kakak tanya sikit. Kak Ayah sikit. Dia cermat banyak sangat. Ya gitu. Nampak. Okey, senyum. Senyum tu. 1, 2, 3. Nampak gigi. Nampak gigi. Tu senyum, nampak gigi. Ni, Hajar pergi sana sekali dengan Tuan Luqman. Okey. Tak apa, boleh. Rakan kenangan bersama-sama. Okey, Tuan Luqman boleh duduk situ. Nampak tak? Nampak tak? Nampak sini Kaabah. Nampak. Okey, nampak. Nampak Kaabahnya. Masya Allah. Okey. 1, 2, 3. Masya Allah. Sekali lagi. Wahid, Isnaini, Salasa. Insya Allah sempurna. Dik, dalam Ustaz masuk. Jadinya boleh je wan kat situ. Dengan saya. Okey, Meme. No. Jom. Telefon kita okey? Buat sini. Tapi dia tak nampak juga. Buat ni. Dia nampak juga. Nampak. Okey. Senyum. Okey. Sedia. Okey, pandang kamera 1, 2, 3. Nampak Kaabah tu kan? Kaabah. Tak. Ustazah tengok tadi awak kan nampak ada petak Kaabah. Kejap. Dia tak nampak. Tak nampak pula. Cik Ustazah. Kat situ kan? Ya. Mungkin sebab awak pakai spek kan? Ustazah nampak? Bukan. Kat sini tak nampak. Okey. Sekejap. Tak nampak. Sekejap. Saya ambil tadi nampak. Saya pun tidak ada saya. Kejap. Ya. Okey belum? Awak pergi jauh sangat. Bukan nampak belah sini je lah. Ya, macam ni. Tak. Nampak tak? Nampak? Maksudnya kalau Ustazah dan Ustaz duduk tepi tu, kita kena Ya, faham. Okey, macam ni nampak awak ambil macam ni ya. Okey. Lepas kakak. Betul. Kita kena kecil ya. Gitu. Okey, betul kan? Abang sini bang. Betul. Okey, nampak. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Hana. Sedia. Pandang kamera. Adik. Okey, pandang kamera 1, 2, 3. Okey, sekejap lagi sekali. Okey. Masya Allah, sempurna. Telefon Ustaz. Okey, telefon Ustaz satu lagi. Nanti kita share gambar. Mami tu. Kita tengok mana yang lebih terang. Okey, 1, 2, 3. Kakak tak nampak. Okey, kakak tengok sana. Tak ada. Okey. Okey, sedia 1, 2, 3. Okey. Alhamdulillah. Okey. Oh, sebab live masih ada, saya nak tutup ni dengan bacaan doa tengok Kaabah dengan jemaah, insya-Allah. Okey, sahabat-sahabat semua, sebagai penutup kita sama-sama bacakan doa melihat Kaabah.
A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu bi rabbil baiti minal kufri wal faqri wa min azabil qabri wa dhiqis sadri wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma zid baitika hadza tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa rif'atan wa birran wa zid ya Rabbi man syarrafahu wa karramahu wa azzamahu mimman hajjahu wa tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa rif'atan wa birran. Ya Allah yang Maha Agung, Ya Allah yang Maha Besar, Ya Allah yang Maha Besar, Ya Allah yang Maha Besar. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, Tuhan yang memerintah segala sesuatu baginya. Segala pujian dan Dia Tuhan yang berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan yang empunya rumah ini, iaitu Kaabah, daripada kekufuran, kemiskinan, azab kubur yang sempit serta kesempitan akal fikiran. Allah, Ya Allah, berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, tambahkanlah Baitullah ini dengan kemuliaan, kebesaran, keagungan, kebaikan, dan tambahkan kurniaan-Mu kepada sesiapa juga yang memuliakan Baitullah ini dan yang membesarkannya daripada kalangan yang mengerjakan haji dan umrah dengan kemuliaan, kebesaran, keagungan, kebaikan dan kebajikan. Kita sama-sama bacakan doa semoga Allah jemput kita untuk menunaikan umrah dan haji serta Allah jemput kita setiap tahun. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Ya Allah, rizkikanlah kami untuk mengunjungi rumah-Mu yang agung dan menziarah Rasul-Mu yang mulia pada tahun ini dan setiap tahun dengan keadaan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana pusing sikit. Boleh. Tunggu tepi. Mengatuk pun jadi awak cik. Peminat. Peminat ni. Tepi lah ni. Senyum. Tepi atas. Senyum. 1, 2, 3. Senyum. 2. Gambar mengenal pula. Tadi gambar ni mengenal. Bismillah. Mimi nak angka. Kau nak salah dia.
Tiga.